Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? InsyaAllah hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 3 bidang ibadah iaitu tajuk sunat ab'ad dan sunat hayat. Sebagai persediaan, murid-murid hendaklah menyediakan buku teks Pendidikan Islam tahun 3 dengan merujuk muka surat 92 hingga 98 serta buku aktiviti Pendidikan Islam tahun 3 muka surat 90 dan 92. Berikut adalah standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif pembelajaran bagi tajuk sunat ab'ad dan sunat hayat. Mari kita tunaikan solat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Sebagai pengenalan, perkara-perkara sunat dalam solat terbahagi kepada dua. Pertama, sunat ab'ad dan yang kedua, sunat hayat. Pengertian sunat ab'ad ialah amalan sunat yang amat dituntut. Jika ditinggalkan, perlu diganti dengan sujud sahwi. Pengertian sunat hayat. Amalan sunat yang dituntut jika ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Perkara-perkara sunat dalam solat seperti sunat ab'ad mempunyai 6 perkara, manakala sunat hayat mempunyai 16 perkara. Sunat ab'ad. Yang pertama, duduk dan membaca tahiyat awal. Kedua, membaca salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal. Ketiga, membaca salawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Keempat, membaca doa qunut pada solat subuh. Kelima, berdiri semasa membaca doa qunut. Dan keenam, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa qunut. Seterusnya, perkara-perkara sunat dalam solat iaitu sunat hayat dari segi perbuatan. Pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Ketiga, melihat ke tempat sujud. Keempat, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Kelima,
meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika salam. Sunat hayat bacaan. Pertama, melafazkan takbiratul intiqalat, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Lafaz Allahu Akbar. Kedua, membaca isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah. Lafaz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, dan menyebut amin selepas Al-Fatihah. Ketiga, membaca doa iftitah. Keempat, membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Kelima, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isya dan solat Jumaat. Keenam, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ketujuh, membaca sami Allahu liman hamidah dan rabbana lakal hamd ketika bangun daripada rukuk. Kelapan, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Kesembilan, membaca selawat Ibrahimiyah. Dan kesepuluh, memberi salam yang kedua. Tata cara sujud sahwi. Pertama, duduk iftirash membaca tahiyat akhir. Yang kedua, sujud, dan semasa sujud kita membaca lafaz Subhana man la yanamu wa la yashu sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, duduk antara dua sujud. Seterusnya, keempat, sujud kedua. Semasa sujud kedua juga kita membaca lafaz Subhana man la yanamu wa la yashu sebanyak 3 kali. Dan yang kelima, duduk tawarruk. Seterusnya, memberi salam. Minda Bistari. Sebagai pengukuhan kepada murid-murid, sila rujuk buku aktiviti tahun 3 Pendidikan Islam muka surat 90. Tulis pengertian sunat ab'ad dan sunat hayat dengan memilih jawapan yang betul. Ustazah juga ingin menguji minda murid-murid. Sila rujuk buku aktiviti tahun 3 Pendidikan Islam muka surat 92.
Bezakan di antara sunat ab'ad dan sunat hayat pada pernyataan yang diberi. Asah minda murid-murid dengan merujuk buku teks muka surat 92, murid-murid dikehendaki membaca berulang kali dan menghafaz bacaan sujud sahwi berikut. Subhana man la yanamu wa la yashu. Oleh itu, murid-murid sekalian, sebagai rumusan, solat yang sempurna akan menjamin ibadah diterima Allah. Sekian dulu daripada Ustazah dan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.